Selamat pagi dan selamat sejahtera. Hari ini saya ingin membentangkan tentang projek 1 Sistem Analisis and Design. Saya Vigneswara Harapan Permukaan dari kelas penelitian 4A. My name is Durga. My matrix card number is 01DDT19F1078. Okay, nama saya Nur Alia Syafiqah binti Muhammad Razwan. Nombor kad matrix 01 DDT 19F1071. Introduction. Manusia semakin maju dan teknologi kian berkembang dan mengubah cara kita menjalankan perniagaan jual. Dari zaman untuk bersetuju menyimpan buku edisi popular untuk pelanggan sehingga zaman kini yang telah berubah, di mana pelanggan boleh menempah buku dengan hanya beberapa klik saja di online atau dalam talian. Pelanggan ingin menempah buku dengan cekap dengan memilih sistem tempahan dalam talian. Oleh itu, mereka tidak berminat untuk berdiri di barisan perpustakaan atau kedai hanya untuk menempah buku. Terdapat banyak sistem tempahan buku dalam talian, tetapi kualiti sistem dan interkoneksi dengan sistem lain sangat berbeza. Sistem tempahan buku kami akan merangkumi setiap aspek reka bentuk dalam sistem yang diperlukan. Sistem tempahan buku edisi terhad ini dicadangkan terutamanya untuk pelajar, guru, pensyarah dan juga orang yang gemar membaca atau membuat research. Sistem tempahan buku kami menawarkan tahap keselamatan yang tidak dimiliki oleh kaedah tempahan secara tradisional di perpustakaan. Sistem ini dapat mengambil banyak tempahan daripada perpustakaan secara serentak atau dalam satu masa. Pada bila-bila masa sahaja bermaksud ia beroperasi sepanjang masa dan tidak kira waktu, iaitu tiada batasan untuk waktu kerjanya. Sistem ini berfungsi sangat cekap dan lancar dan memberi tindak balas kepada pelanggan atau pelanggan. Okey, next, sistem tempahan buku kami bertanggungjawab atas tempahan yang dibuat oleh pelanggan, sama ada dari segi penempahan atau penukaran tempahan oleh pelanggan. Pelanggan boleh sign in atau log masuk ke akaun mereka dan membuat tempahan buku di perpustakaan dan membeli dengan menggunakan maklumat kad kredit mereka. Mereka juga dapat melakukan pengubahsuaian dan perubahan pada tempahan mereka sebelum mengesahkan tempahan mereka. Dan lebih banyak maklumat akan diminta dari pelanggan agar tempahan berjalan dengan lancar. Bagi admin, kami akan mempunyai fungsi tambahan berbanding dengan pengguna atau customer yang menggunakan sistem tersebut, seperti menambah, menghapus dan mengemas kini butiran buku, kategori buku, maklumat ahli, mengesahkan pesanan dan memeriksa pesanan yang dibuat serta mengaji laporan tempahan. In this modern era, technologies are the main issue that people always consider in managing their daily life. With great technology, it may help users to enjoy their work efficiently. Moreover, it may reduce the usage loss of human energy, time, and money when dealing with their work. As we all know, reading books generation are becoming below the trend mark nowadays. Generation nowadays are putting a block in their mind to avoid reading book. For that, they are willing to tell many excuses such as they don't have enough time to borrow a book, or they does not get to read the limited edition book. Eventually, people who loves reading also sometimes give up when they does not able to read the limited edition book as they comes to the library to find them. This making them disappointed, making themselves to give up on reading. More people with busy schedule make their time to visit the library to get their limited edition books, and sometimes this unlucky one able to get their book because it being so low. Furthermore, to borrow a single book, they need to put in all their energy to come over to the library and get in. Librarians are still using the old method of keeping record using papers, are being significantly unmanageable and complicated. As this method is being the main storage problem and update,
search, delete, edit. These type of methods are not accessible and being a burden for them. To overcome all this major problem, online book booking system had been created. Next, objektif. Objektif pertama untuk sistem kami ialah untuk mengembangkan sistem tempahan buku dalam talian untuk perpustakaan. Kedua, untuk merancang sistem pengurusan tempahan buku dalam talian supaya dapat mempunyai prestasi yang baik. Ketiga, untuk menguji sistem tempahan dalam talian supaya berfungsi dengan baik. Juga saya akan terangkan untuk bahagian skop. So dalam skop kita ada dua. Yang pertama adalah user scope, yang kedua adalah system scope. So dalam user scope kita ada dua juga, iaitu yang pertama adalah admin, yang kedua adalah borrower. So dalam admin, apa yang admin boleh buat adalah yang pertama, admin kena login. So admin akan login menggunakan menggunakan IC dan password. So apabila admin telah login, admin boleh view reports. So dalam report ni contohnya kita boleh lihat sama ada buku-buku apa yang telah dipinjam, buku apa yang telah available, dan buku apa yang telah tamat due date dan sepatutnya tarikh yang sepatutnya peminjam perlu pulangkan. So yang ketiga adalah admin juga boleh add books record. So contohnya adanya buku baharu yang datang, so admin perlu add lah ataupun tambah details ataupun records buku ni dalam sistem. So yang seterusnya adalah admin boleh delete books record, di mana jika terdapat ketika buku-buku yang telah dimusnahkan, admin perlulah delete lah record dalam sistem supaya tidak mengelirukan peminjam. So dari situ admin juga boleh mendelete buku-buku yang telah rosak ataupun yang sudah hilang. So yang seterusnya, admin boleh edit record buku, di mana admin boleh mengubah sama ada title, ISBN, nama penulis ataupun bilangan buku yang ada dalam perpustakaan. So dari situ kerja admin amat mudah, hanya perlu mengisi di dalam sebuah form. Okay, yang seterusnya adalah admin juga boleh manage borrower lah, di mana dalam perkara ni, di mana admin boleh melihat password ataupun admin boleh melihat details tentang borrower itu, sama ada nombor phone untuk dihubungi jika ingin memberitahu sudah tamatnya due date sebuah buku yang dipinjam. So, user scope yang kedua adalah borrower ataupun peminjam. Peminjam boleh, yang pertama dia perlu lakukan registration. Peminjam perlu fill out the details tentang diri dia dalam satu form, dan setelah diisi semua form tu, dan barulah peminjam boleh login menggunakan IC dan password. So bila peminjam telah mengisi ataupun dah login lah, peminjam ataupun borrower ni boleh view books record. So setiap records yang telah diisi oleh admin, peminjam boleh lihat dari segi kategori, sama ada ISBN, ataupun peminjam boleh search sendiri menggunakan titles, nama pengarah ataupun ISBN. Okay, yang keempat adalah manage borrow books, di mana peminjam boleh sama ada dia nak update ataupun edit ataupun cancel pinjaman-pinjaman dia. Sama ada peminjam juga boleh create lah satu peminjaman yang baru, ataupun dia nak edit ataupun dia nak tambah masa ataupun tarikh untuk memberi masa dia untuk membaca, iaitu due date tu lah, nambah tarikh dalam due date. So yang terakhir adalah peminjam juga boleh tengok check book status. So dari perkara ni, peminjam boleh melihat tarikh due date, adakah buku itu available atau tidak untuk dia pinjam, berapakah lama
pinjaman boleh berapa lama hari pinjaman boleh berlaku untuk buku tersebut. Okey, yang seterusnya adalah sistem skop. So dalam sistem skop ni dia akan menyimpan details tentang buku, borrower atau peminjam dengan status borrow ataupun borrower tu sendirilah, pinjaman tu sendirilah. So dari contohnya kita akan ambil Ali. Dia ingin meminjam buku Harry Potter. So dalam buku Harry Potter ni, kita seperti tahu kita ada banyak series. So books details dia adalah buku Harry Potter series 1 sampai series 7. So books details dia maybe mungkin ada nama, ISBN, nama pengarah semua. So borrower pula namanya adalah Ali. So borrow details pula dalam dia adalah due date, tarikh pinjaman, tarikh start pinjaman dan juga nama Ali tu sendiri dan nama buku yang dipinjam. So yang seterusnya adalah generate report. So bila adanya seperti yang di atas saya cakap tadi, so reports akan dikeluarkan untuk diberikan kepada pihak atasan untuk menilai apa yang berlaku ketika dalam sebulan tu berapa ramai orang meminjam buku, berapa ramai orang yang lambat membayar buku dan juga berapa ramai orang yang mengextendkan dia punya due date. Okay, itu saja daripada skop. Okay. Next, projek signifikan. Secara umumnya, projek ini adalah untuk mengembangkan sistem tempahan buku untuk pengurusan perpustakaan sehingga dapat membantu meningkatkan maklumat organisasi dengan efisiensi. Sistem pendaftaran membolehkan organisasi mengambil data atau informasi yang disimpan dalam pangkalan data atau database sebaik saja pelanggan memasukkan maklumat mereka. Sistem ini juga dapat memudahkan admin untuk memeriksa dan menyemak tempahan yang telah dibuat oleh pelanggan dalam pangkalan data sistem atau database. Kali seterusnya atau lain kali jika pelanggan ingin masuk ke library atau perpustakaan, nama pengguna dan kata laluan mereka secara automatik akan ditunjuk atau papar dalam sistem tersebut. Oleh itu, pelanggan dapat klik dan masuk perpustakaan dengan mudah dan cepat. Projek kami sangat penting terutama bagi pelanggan yang tidak mempunyai masa untuk pergi ke mana-mana kedai atau perpustakaan tetapi mereka mahu menempah buku edisi terhad yang akan habis jika tidak didapatkan dengan segera. Untuk memudahkan pelanggan, kami membuat perpustakaan dalam talian dengan sistem yang sangat fleksibel dan berprestasi tinggi sepanjang masa. Contohnya, sistem kami akan membawa banyak faedah kepada pelanggan kerana ia dapat menjimatkan masa dan pelanggan dapat membuat tempahan bila-bila masa saja dan di mana saja kerana sistem ini sentiasa ada sepanjang masa. Itu saja. Okay, next, kita akan bentang untuk literature review. Okay, 6.1 research definition. Okay, apa maksud sistem? Okay, sistem ni adalah collection daripada komponen yang telah tersusun untuk common purpose lah. So, sistem ni dia mempunyai ataupun consist hardware komponen yang dipilih secara betul-betul lah. Supaya mereka boleh bekerja ataupun sesuai lah dengan apa yang software kami gunakan. So sistem ni perlu ada information tentang buku, availability buku tu dengan reservation ataupun peminjaman lah untuk proses peminjaman lah untuk meminjam buku. So online booking system ni dia dapat membantu dari segi tanpa memerlukan menggunakan traditional way, which is kita perlu guna ataupun isi dalam form lah. So dengan cara ni kita dapat
membantu librarian ataupun admin daripada segi mereka tidak perlu menulis ataupun mengisi borang untuk setiap peminjam. So, ia juga boleh membantu peminjam untuk mengetahui sama ada buku itu available ataupun tidak, tanpa perlu mereka hadir kepada library. Okay, seterusnya e-borrowing pula. Okay, e-borrowing ni adalah dimaksudkan ataupun dikatakan untuk membuat peminjaman ataupun menempahlah buku yang available dalam library melalui internet ataupun online. Senang kata kita online kan, tanpa perlu hadirnya ke library. Dan bila contohnya dari segi masalahnya adalah peminjam perlu hadir ke library dan didapati buku yang diingin pinjam tu tak ada. So dari segi tu timbullah masalah dari segi masa dan tenaga lah. Okay, sistem ni seperti biasa akan dikomputeriskan dia untuk store ataupun simpan semua maklumat yang ada. Contohnya seperti buku, maklumat peminjam, maklumat admin dan sebagainya lah. Okay, lepas tu e-borrowing ni juga dapat membantu peminjam ataupun pengguna yang guna e-borrowing ni dari segi masalah, mana dia orang boleh book ataupun reserve ataupun pinjam dalam real time, di mana dia orang hanya perlu search dan login dan dikatakan boleh lihat buku tu telah available, so dia orang just book atau borrow lah. Okay, lepas tu borrowing ni akan di confirm ataupun akan ditulis ataupun dah dikonfirmkan lah serta-merta dalam sistem. So peminjam akan dapat information yang mengatakan detail-detail pinjaman itu. So okay, 6.2 pula dari literature review untuk previous system. So seperti kita tahu ataupun seperti apa yang kami telah research, Perpustakaan Awam Bahagia ni dia record semua buku-buku ataupun information tentang peminjam buku dengan siapa yang pinjam tu lah. Okay, menggunakan traditional way, which is it consists of perlu isi maklumat dalam kertas lah. So untuk manage semua record ni, seperti tahu kalau kita is less efficient lah dari segi tu, sebab kita boleh lihat yang data-data tu kemungkinan mudah hilang ataupun rosak disebabkan betapa fragilnya paper seperti tahu, yang mudah terbakar, mudah koyak dan juga mudah hancur kalau dalam keadaan basah. So tambahan juga borrower admin ataupun library ni diorang susah jugalah nak keep up ataupun keep update dengan siapa meminjam dan siapa peminjam yang telah due dia punya tarikh pinjaman. So selain daripada admin, peminjam juga ada kengkangan di segi masa di mana mereka perlu hadir ke library dan hanya mendapati buku yang diorang ingin pinjam tu sudah tiada di library. So dari segi itu ada masalah dari segi masa untuk admin dan juga peminjam. So Perpustakaan Awam Bahagia juga diorang perlu deal ataupun diorang perlu hadapi dengan record-records yang banyak daripada start pertumbuhan perpustakaan sehingga sekarang,
di mana dikatakan bolehlah record yang banyak dari segi buku details dan juga peminjam dan juga admin. So, ianya akan mengambil masa jika mereka ingin mencari maklumat-maklumat yang lama dalam store ataupun simpanan kertas-kertas ataupun data-data yang mereka simpan. So, ini akan mengambil masa dan juga masalah kepada admin ataupun librarian di mana mereka perlu mencari satu persatu. Kalau hanya ada satu tempat, tak apa. Kalau jika ada banyak rak dan juga kertas yang mereka harus buka dan lihat. Okay, seterusnya saya akan serahkan pada PNM is one of the national library that established under National Library Act 1972 in Kuala Lumpur, Malaysia. This library is central at Kuala Lumpur. PNM also is the biggest library in Malaysia and store many types of books around the world, where borrower will be provided with many books and can be borrowed depend on how much they can borrow. So this is the figure 6.1, the Perpustakaan Negara Malaysia interface. Figure 6.1 show the main menu interface of online system. On main interface, it has login, register, language selection. It also provided a search box as the borrower can find their book more faster. So the advantage of this system is borrower can borrow it online. Customer can search book more faster. The books are arranged in its category. And the disadvantage is less attractive interface. Top menu book are shown only has Facebook as another option to log in. So these are the advantage. The software development lifecycle refers to a methodology which clearly defined process for creating high-quality software. It helps in software creation before they are being created. SDLC process involves several phases like planning, analyzing, design, building, testing, development, and maintenance. The example of methodology is Agile, prototype, spiral, waterfall, and many more. For this system, we decided to implement spiral methodology, which one of the most flexible in SDLC. The spiral mode is like repetition project phase, which will move in repetition until the spiral complete. Each iteration starts by looking ahead to potential risks and figuring out how best to avoid them. Okay, saya akan terangkan untuk fasa planning. So, dalam fasa planning ni adalah first fasa dalam spiral model. So, dalam permulaan fasa ni, kita akan study masalah-masalah ataupun problem yang dihadapi oleh mereka yang menghadiri ke library lah. So kita perlu meeting ataupun berjumpa dengan mereka-mereka ataupun people untuk memahami ataupun menginquiry masalah-masalah yang mereka hadapi untuk memahami sistem requirement lah. Okay. So dalam fasa ni scope project akan kita define dan juga sistem project management plan akan kita laksanakan atau kita bangunkan. Dalam fasa ni juga kita akan involve untuk mengidentify ataupun mengenal pasti cost, quality dan juga resources yang ada untuk kita dan juga realistic timetable lah. So kita perlu ada timetable. So untuk kita establishkan baseline ataupun performance measurement lah. So dari segi kita akan telitikan cost dia, resources yang kita ada dan juga berdasarkan timetable untuk kita memastikan kita dalam track yang betul. Okay, kita akan project plans akan include bersama dengan baseline dan performance measure. So berdasarkan apa yang kita telah buat seperti saya cakap tadi, kita akan generate project plans menggunakan scope, schedule dengan cost project yang telah kita kaji dan kita dapati. So kita perlu memastikan fasa ini betul-betul berjaya dan ataupun successful.
supaya proses menjadi lebih smooth dan untuk fasa-fasa yang seterusnya. So dengan cara itu kita tidak akan membebankan ataupun menyusahkan mereka-mereka yang terlibat dalam fasa-fasa seterusnya, terutama programmer lah, di mana mereka berada di dalam fasa yang kritikal, boleh katakan fasa yang kritikal, di mana mereka perlu bekerja masa untuk deadline. Okay, seterusnya. Okey, next ialah risk analysis. Okey, risk analysis merujuk kepada proses mengenal pasti situasi berbahaya di mana kebarangkalian risiko dalam sistem tempahan buku mungkin dinilai rendah dan tinggi atau tinggi. Ini adalah prosedur untuk menganalisis dan mengkaji kemungkinan risiko. Jadi, risk analysis dilakukan mengikut spesifikasi dan keperluan risiko seperti risiko teknologi. Dalam sistem tempahan buku kami, ada kemungkinan sistem tersebut akan rosak atau gagal kerana jika keperluan platform tidak dipenuhi, maka boleh menyebabkan sistem gagal dilaksanakan. Oleh itu, semasa menggunakan sistem, pelanggan harus mengisi butiran untuk membuat tempahan dengan jelas dan tepat dan elak melakukan kesilapan untuk mengelakkan perkara ini daripada berlaku. Seterusnya, terdapat juga risiko pengguna yang rendah terutama apabila komunikasi yang lemah yang menyebabkan masalah dalam sistem berlaku. Sebagai contoh, pengguna kurang mengetahui cara menggunakan sistem tersebut. Walaupun sistemnya mudah dan senang difahami, tetapi pengguna yang telah berusia tidak dapat menggunakannya dengan mudah. Oleh itu, untuk mengelakkan perkara itu berlaku, pengguna yang hendak guna sistem buku online harus mencari garis panduan atau bantuan sokongan untuk memastikan bahawa mereka mengetahui bagaimana nak menggunakan sistem itu dan telah mempunyai pengetahuan atau pengalaman dalam membuat tempahan dalam talian untuk memudahkan penggunaan sistem tersebut. Okey, selain itu, terdapat juga risiko anggaran yang mungkin berisiko tinggi. Contohnya, kerana ketidakseimbangan anggaran atau anggaran yang tinggi iaitu kos yang dianggarkan untuk menggunakan sistem mungkin melebihi jangkaan yang mengakibatkan ketidakseimbangan anggaran. Okey, jadi masalah ini dapat dicegah dengan mengira kos dan mengira anggaran dengan teliti sehingga dapat merangkumi semua keperluan sistem dalam anggaran kos yang telah ditetapkan atau telah dianggarkan. Itu saja. Okay, fasa engineering. So dalam fasa ni adalah amat penting untuk kita membangunkan sistem perpustakaan awam bahagia, e-borrowing system, di mana semua part-part yang amat susah akan ada di fasa ni. So contohnya akan bermula kita meng-create algorithm, flowchart dan programming language. Okay, kita di fasa ni juga coding akan bermula. So, sistem ni akan menggunakan programming language, contohnya PHP. Dan kita akan guna MySQL sebagai database software. Okay, MySQL software sebagai database management system. Semua informasi atau preparation dalam fasa planning, kita akan implementkan dia sebagai satu. Okay, dalam fasa ni juga software akan dibina dan juga kita akan testing pada pengakhiran fasa ni. So dalam tu dikatakan dalam fasa ni kita akan melakukan 2 dalam 1, di mana kita akan implementation ataupun development dan testing akan berlaku. So katakan dalam menyelup perkasan biar sampai lengan lah.
Okay, testing fasa juga akan berlaku bila semua sistem telah disiapkan dan perlu dites supaya untuk memastikan yang sistem ni telah menemui ataupun telah mengkompletkan sistem requirement yang telah kita kaji. Okay, untuk test ini kita perlu lakukan dalam details untuk mencari area-area yang tertentu lah. Contohnya ada terdapat warna ke ataupun sebagainya. So, test ni perlu dilakukan oleh library ataupun admin itu sendiri kerana mereka lah yang akan gunakan dan mereka juga perlu memahami function-function sistem-sistem yang ada dalam online system tu untuk dan memastikan semua sistem requirement telah di-achieve. So, yang seterusnya adalah evaluation phase, fasa evaluation. So, dalam fasa ni kita membolehkan customer ataupun peminjam lah untuk evaluate the output of the project. Sama ada di sini peminjam yang menentukan sama ada kitanya projek ni boleh ataupun sistem ni boleh ke fasa yang seterusnya. So, di sini juga perlu diincludekan dengan mengenal pasti ataupun melihat risiko-risiko, contohnya dalam segi masa lah, di mana maybe kita terlambat ataupun terlebih masa yang diperlukan ataupun ditetapkan. So, dalam fasa ni perlu juga determine sama ada projek ni berada dalam track ataupun track time yang betul dan tidak tersasar terlalu jauh. Di sini juga fasa evaluation ni juga akan menentukan sama ada objektif kita achieve ataupun tidak, dan fasa ni juga akan menolong developer untuk membantu untuk decide lah sama ada berapa banyak lagi cycles yang diperlukan untuk kita menyiapkan ataupun completekan sistem ni. So, seterusnya, okay. Okay, yang seterusnya kita ada references. So, references yang pertama kami cari dalam contributor team. Yang kedua kami cari dalam buku, iaitu System Analysis Design. Dan yang seterusnya kita juga mencari untuk spiral model di link tersebut. Dan juga kami menggunakan Perpustakaan Negara punya website. So, yang seterusnya kita ada Gantt chart. So, kat sini kita menggunakan spiral model. Dan kami telah menyenaraikan kerja-kerja dan critical path dan juga requisite lah, di mana perlunya menyiapkan satu fasa untuk melepasi satu fasa dan berapa hari yang diperlukan. Soft cost. A right cost must be used to create to a best system. We are using Windows 10, which is 499 ringgit. Microsoft Office 2019 is 562 ringgit. MySQL XAMPP is open source. You don't need to pay. So the total amount is 1061 ringgit. So, untuk conclusionnya pula, kita, okay. Untuk conclusion dia adalah e-borrowing system yang kami propose ni akan membantu staff dan user dalam manage ataupun membantu masa mereka dan lifestyle lah dalam work style. So, sistem ni juga akan membantu semua orang untuk lebih efisien dan fast, lebih cepat lah. Sebab kita tidak perlu memerlukan orang untuk pergi ke library tanpa kena beratur panjang untuk meminjam sebuah buku saja.
So sistem ni juga akan membantu library untuk menyimpan details ataupun buku-buku dengan cara mudah supaya peminjam-peminjam tak perlu mengisi borang yang panjang-panjang dan mereka perlu mengisi nama-nama yang panjang. So sistem ni juga terbina menggunakan online system di mana boleh diakses di mana sahaja. Yang penting perlu adanya internet connection. So librarian dengan admin juga boleh simpan data-data tentang buku ataupun borrower atau status of borrower and mencari buku-buku dengan lebih cepat lah, sebab mereka tidak perlu membuka buku ataupun membuka info-info ataupun stack of book yang mereka isi nama maklumat-maklumat buku. So dengan cara itu boleh improve work environment mereka, so mereka tidak mempunyai stres ataupun mereka punya quality service dalam memberikan layanan yang baik dapat dibaiki. Okay, next ialah ERD diagram. Okay, ERD diagram kami mempunyai 4 table, iaitu table borrower, table admin, table booking dengan table book. Okay, table borrower mempunyai primary key iaitu borrower IC dan atribut lain ialah borrower name, borrower address, borrower email, borrower phone dengan borrower password. Table admin pula, primary key dia ialah admin ID. Atribut lain dia ialah admin name, admin address, admin email, admin phone dengan admin password. Untuk table booking, primary key dia ialah borrower ID dan foreign key dia ialah borrower IC, ISBN, admin ID. Daripada table admin, ISBN daripada table book dengan borrower IC daripada table borrower. Okay. Atribut lain untuk table booking ialah borrower date, due date, booking status dengan booking note. Untuk book, table book, primary key dia ialah ISBN dan atribut lain ialah booking book name, book author dan juga year published. Okay, untuk table borrower, dari table borrower ke table booking ialah one to many. Daripada table admin ke table booking juga one to many. Daripada table booking ke table book, many to one. Okay, itu saja. Okay, so this is the context diagram. Admin can log in into the book booking system, can manage borrower, can manage book, can also manage booking, and they can also view the reports of the book booking system. So that the borrower can register or log in, and also can view the book list, which they can choose what kind of book they want, and also they can create booking, and they can also check the booking status of the book they wanted to borrow. Okay, yang seterusnya adalah data flow diagram. So, data flow diagram kita ada admin dan borrower. So, admin boleh lakukan login, admin juga boleh manage borrower, admin juga boleh manage buku, admin juga boleh manage borrowing dan admin juga akan dapat view reports. So, untuk borrower pula, borrower perlu registration, borrower boleh login, borrower boleh view book list ataupun view buku lah. Borrower juga boleh create borrowing dan borrower juga boleh check book status. So, dari segi ni kita dapat tengok serta ahli ataupun nak pandang-pandang ni di mana kemasukan-kemasukannya dalam contohnya admin akan masukkan IC dan password dalam login. So, dia akan tengoklah dekat database punya admin punya table, so sama ada betul atau tidak untuk memberikan kepastian dan kemasukan. So, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.